Okey, hari ni saya nak bersembang berkenaan pullback. Okey, saya guna counter Tashin Holdings. Kita akan playback ke belakang lah. Saya suka guna playback ke belakang ni sebab benda dah jadi, kita senang nak gaji. Senang. Okey, kita tengok daripada sini. Okey, pullback ni kalau kita nak tahu teknik dia adalah dia ada satu kenaikan, lepas tu dia akan turun sedikit, lepas tu dia akan meneruskan kenaikan. Okay, itu pullback. Orang yang suka main pullback ni, dia akan masuk area-area sini. Dia tak akan masuk area sini sebab yang ini selalunya kita dah terlepas. Kita akan terlepas area sini. Jadi by the time benda ni dah jadi, kita dah tak sempat nak masuk. Sebab selagi dia tak jadi, kita pun tak tahu yang counter tu ada membuat kenaikan. Betul tak? Okey, jadi apa yang kita buat adalah kita saring counter yang ada kenaikan, lepas tu kita menunggu dia turun dan dia meneruskan kenaikan. Itu pullback. Pullback kita menunggu area sini. Kita menunggu. Ingat pullback ni dia banyak menunggu. Itulah kadang-kadang ada orang dia tak minat sangat main pullback ni sebab pullback ni banyak menunggu. Jadi siapa yang suka instant ni, yang nampak je counter terus nak masuk, itu better main breakout. Breakout ni jenis orang yang nampak je dia naik, dia nak masuk. Pullback ni dia banyak menunggu. Okay. So kenapa saya guna counter Tashin ni? Sebab Tashin ni sejak beberapa bulan yang lepas dia ada membuat kenaikan lah. Jadi kita senang nak kaji. Jadi lepas ni kalau korang jumpa counter-counter macam ni, korang dah hafal dah macam mana dia punya cara kerja dan macam mana bentuk pattern-pattern dia untuk kita tahu counter tu akan buat pullback lah. Okay, first thing adalah korang kena tahu counter tu kenalah uptrend. Dia kena uptrend. Sebab kalau tak uptrend, pullback ni korang tak akan jumpa. Dia tak akan keluar dalam sideways. Sideways of course lah dia akan jadi macam ni kan. Sideways of course dia macam ni kan. Dia tak ke mana? Tak ke mana. Kalau dia tengah uptrend, pullback ni uptrend. So apa yang korang buat? Korang cuma menunggu sekitar area sini. Bila dia buat pantulan area sini, kita masuk dan kita ride je the trend. Okay, macam dekat counter Tashin ni. Okay, korang tengok. Dia ada membuat satu kenaikan dan dia turun dan dia meneruskan kenaikan. Ingat pullback ni dia bukan beli hari ni jual esok ataupun intraday yang beli hari ni terus confirm petang naik terus dapat keuntungan terus TP. Tak, dia pullback ni dia adalah swing. Ambil masa, mungkin dalam sebulan 2 bulan atau 3 bulan macam ni, tempoh dia panjang lah, tapi memang untung banyak ni. Kalau kita kira pun kalau kita masuk area sini dan kita jual area sini, 175% jugalah keuntungannya. 175%. Ni area ni. So sekarang ni kita nak tahu macam mana kita nak detect dan di mana kita nak bersedia area-area pullback ni. Okay, kita padam semua Okay, area pullback ni kalau korang tengok dia ada satu membuat kenaikan. Artinya selalunya pullback ni terjadi apabila dia memecahkan trend line sideways. Yang ini sideways, kita boleh nampak kan. Okay, ni trend sideways.
Dia pecah dan dia terus naik. Selepas tu, bila kita nampak macam ni, kita dah masukkan benda ni dalam kita punya watchlist. Sebab kenapa kita nak masuk watchlist, kita tak nak masuk area sini. Sebab kita dah nampak dah kenaikan ni. Kita dah nampak, katakanlah masa kita jalan-jalan, saring counter apa semua, kita nampak dah kenaikan ni. Takkan kita nak masuk sini kan? Memang kejung lah. Memang, lepas tu kalau dia buat reversal, memang loss lah. So kita menunggu, kita masuk dalam watchlist untuk tunggu dia turun. Selalunya bila pullback ni, dia akan ada beberapa siri candlestick yang akan membuat penurunan. Macam ni 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari. Kira 2 minggu. 2 minggu kita nak kena tunggu dia buat penurunan. So apa yang kita nak buat apabila keluar candle reversal. Contoh candle reversal ada harami, kita ada hammer. Hammer pun salah satu candle reversal. Bullish engulfing adalah satu candle kecil warna merah kan. Satu candle kecil warna merah, tiba-tiba sebelah dia candle besar yang menutupi candle warna merah yang kecil ni. Itu kita kira sebagai bullish engulfing lah. Okay, kita boleh masuk area. Kita sepatutnya bila keluar signal yang merah-merah ni kan, kita sebenarnya dah bersedia dah. Kita dah bersedia dekat sini. Macam contoh kita nampak ada penurunan, mungkin hari ke-4 ke-5 ni kita dah bersedia tunggu. Tak ada next candle dia, tak ada kenaikan, kita tunggu lagi next candle dia. Pun tak ada lagi kenaikan, kita tunggu lagi sampailah dekat sini. Kita tunggu counter ni. Keesokan harinya ada satu candle yang kita nampak jelas kenaikan dia. Sebenarnya kalau nak ikut cara selamat, yang candle warna hijau ni kita tak tutup lagi. Kita tak akan masuk lagi. Sebab candle ni masih tak memecahkan candle yang warna merah sebelah ni. Dia bukan breakout lagi. Kalau saya macam contohlah okay, kita replay okay, contoh kalau macam ni kita tengok macam tak meyakinkan lagi. Kita takut yang ini cuma one day show je, dia naik sehari je, lepas tu dia turun lagi balik. So kita tak nak. Kalau boleh, kita make sure ada satu lagi candle yang memecahkan high ni. Ni sebelah. Mungkin korang boleh masuk area sini. Saya tandakan. Area sini. Dia breakout je, kita masuk. Lepas tu right je lah dia trend. Sama ada yang ini, kalau korang modal tinggi apa semua, bolehlah jual intraday dah ni. Masuk sini, jual sini. Masuk 365, jual 395. Naik berapa sen? 735, 95, 3 sen. Kalau nak intraday bolehlah masuk. Lepas tu jual petang. Kalau jenis yang suka ride the trend, ride je lah. Selagi dia tak pecah. Okay, contohlah kalau korang masuk area sini, mungkin korang boleh letak cut loss bawah ni. Letak 2 atau 3 bit bawah ni. So selagi dia tak sentuh, selagi harga ni tak jatuh kena cut loss, right je lah dia trend. Right sampailah dia naik tinggi. Nampak? Macam itulah. Itulah area-area pullback. Kalau siapa yang main pullback ni, dia banyak menunggu. Kalau kita zoom lebih dekat lagi Kalau kita zoom lebih dekat, sebenarnya dia ada lagi pullback dia. Yang kecil ni pullback besar. Ini pullback kecil. Dia naik kecil, kita masuk. Lepas tu sini jual. Dia buat pullback lagi, beli, naik, jual, pullback, beli, naik, jual.
tu kalau nak kecil. Yang ni kalau kita zoom out, sebenarnya dia pullback besar dia dekat sini lah. Ni pullback kecil, ni pullback besar. Okay, ni pullback kecil, ni pullback besar. Okay, itu saja. Kita jumpa next episode. Saya akan cuba terangkan lah lebih detail lagi berkenaan teknik-teknik pullback. Kalau ada breakout, kita masuk breakout. Mungkin kalau intraday, saya akan cuba cerita pasal intraday pula lah. Okay, kalau korang rasa video ini bermanfaat, boleh like dan subscribe. Kita jumpa lagi next video. Bye bye.